harapan saya, harapan kita semua, kesalingan yang terbentuk ini akan memadamkan kecurigaan sesama kita. Jangan lagi ada kenyataan-kenyataan dari mana-mana rakan politik kita yang boleh menggores hati antara kita. Kepada sahabat-sahabat kita, jangan diusik hati dan perasaan orang Melayu. Bukan hanya mereka, kita juga elakkan tutur dan tindakan yang boleh mengundang resah sahabat dan rakan-rakan kita. Andai ada yang cuba memainkan sentimen, kononnya kerjasama politik yang dilakukan oleh UMNO akan menghakiskan kedudukan Islam, Melayu dan Bumiputera. Suka saya tegaskan, UMNO bukan political chameleon atau mengkarung politik. Kita tetap mempertahankan 4 perkara yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kita biasa mendengar ayat-ayat Allah dijadikan sandaran untuk mereka yang mengeluarkan pelbagai fatwa politik mengikut kepentingan politik sempit mereka. Dalam soal Melayu juga kita mendengar fatwa politik tentang asabiyah. Ini mereka lah kononnya penyelamat Islam dan penyelamat Melayu. Dalam soal hudud, kita pernah dikafirkan, dan kemudian atas kepentingan kerakusan politik mereka disebut pula hudud bukan keutamaan. Semasa mereka berada dalam kerajaan, mana perginya agenda RUU 355? Mana dia? Firman Allah, wala tastaru bi ayati thamanan qalila ila akhir ayat. Terjemahannya, mafhumnya, dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku, ayat Quran, sebagai harga untuk membeli kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada Allah saja hendaklah kamu bertakwa. Tercatat dalam ayat 41 surah Al-Baqarah. Saudara, peringatan Allah ini cukup untuk menggambarkan golongan yang memperdagangkan ayat-ayat Allah. Saya ulangi, golongan yang memperdagangkan ayat-ayat Allah, berselindung di sebalik kepentingan politik sempit mereka. Benarlah, mereka adalah mengkarung politik yang bukan saja berubah warna dan wajah, tetapi lebih dahsyat, parti itu seolah-olah menjadi pemegang neraca di yaumul mahsyar. Na'udzubillah. Kita juga biasa mendengar tuduhan pada kita orang-orang UMNO yang kononnya mereka berselindung di sebalik nama Bumiputera. Akan tetapi tidak sampai pun 2 tahun di puncak kuasa, Bumiputera yang kononnya menjadi agenda perjuangan mereka telah dijana wibawakan. Inilah ciri-ciri pengkhianat, ciri-ciri pengkhianat yang membalut dirinya dengan slogan bersih dan stabil kononnya. Begitu juga dalam soal kalimah Allah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menghadap Bah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai pengurusi MKI. Kumpulan ini gegak gempita, cuba menjadi juara dengan menyelewengkan fakta kononnya kerajaan hari ini telah menggadai kalimah Allah. Hakikatnya, pendirian UMNO tidak berubah walau seinci pun. UMNO dan wakil-wakil kita di dalam kabinet, walaupun tanpa perlu berkokok seperti ayam jantan, dengan tegas menyatakan kalimah Allah
tidak boleh dipakai oleh mana-mana agama di semenanjung ini. Itu cukup jelas. Itu juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri selepas menghadap Tuanku Sultan Selangor. Saudara, alhamdulillah penegasan kita ini juga menjadi pendirian kerajaan perpoda. Berbanding dengan mengkarung politik yang menunggang agama suatu ketika dahulu, semasa bersama rakan politik yang sama seperti kita hari ini mengatakan tidak salah untuk agama lain menggunakan kalimah Allah. Dulu lain, sekarang lain. Apapun hujah mereka, saudara, yang jelas dan nyata, mereka akan menukar kulit mengikut suasana. Melayu dan Islam bagi mereka hanya topeng yang digunakan dalam persembahan sendiwara politik mereka. Sedarlah, Melayu dan Islam bukan topengan. Melayu dan Islam punya santun dalam tindakan, hemah dan sopan dalam pertuturan. Kepada mereka, saya titipkan nukilan Tenas Effendi. Apa tanda orang Melayu? Islam menjadi kain dan baju. Apa tanda Melayu terpandang? Mendirikan Islam tiada bercabang. Apa tanda Melayu terhormat? Membela Islam tahan di pepat. Apa tanda Melayu budiman? Hatinya jujur dibalut iman. Saudara, justru saya menyeru kepada seluruh rakan-rakan kepimpinan UMNO di tingkat nasional, negeri, bahagian dan cawangan-cawangan di akar umbi. Kita jangan berasa apologetic. Jangan rasa perlu apologize. Memohon maaf. Apabila kita menyuarakan soal-soal kehidupan Melayu, memperkukuhkan Islam dan Bumi Putera. Kerana pada masa yang sama, kita tidak pernah memikirkan hak dan kepentingan kaum-kaum lain. Itu pendirian UMNO dan Barisan Nasional. Malah, usaha memperkasa dan menerapkan nilai-nilai Islam ini tetap menjadi agenda kita di dalam kerajaan hari ini. Di samping menghormati kebebasan penganut agama-agama lain. Apa yang kita lakukan untuk membuktikannya? Dalam usaha untuk membentuk generasi masa depan yang seimbang. Saya sendiri pada 31 Mei yang lalu telah meluncurkan kelas-kelas Pratahfiz Tabika Emas di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Kelas-kelas ini telah diperkenalkan kurikulum barunya di seluruh negara. Kita mahu melahirkan generasi hidupnya berpandukan Al-Quran. Saya bersyukur semasa libat urus secara langsung dengan guru dan ibu bapa yang terlibat. Capaian kepada sesi berkenaan saja mencecah lebih 100,000 melalui laman Facebook. Artinya responsnya cukup baik daripada ibu bapa dan para guru. Malah, kepada mereka yang memainkan naratif kononnya Islam terancam, apakah peruntukan yang diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan sebanyak 1.5 bilion ringgit kepada JAKIM yang disalurkan kepada pelbagai institusi Islam, bermakna program pembangunan Islam dikesampingkan? Apakah peruntukan 150 juta untuk pelaksanaan dasar tahfiz negara bagi melahirkan lebih ramai generasi Al-Quran bukan merupakan usaha untuk membentuk negara dengan para hufaz yang bertampilan? Mereka ini sebagai pewaris kepimpinan negara satu ketika kelak, insyaAllah.